Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ni kita nak sambung lagi pelajaran kita. Okay, kita masuk tajuk baru hari ni iaitu penyakit tidak berjangkit. Okay, punca dan kesan-kesannya. Okay, apa itu penyakit tidak berjangkit? Okay, penyakit tidak berjangkit ni adalah penyakit yang tak boleh disebarkan daripada individu kepada individu. Okay, apa contoh penyakit berjangkit? Okay, sekarang ini kita tengah dilanda COVID-19. Okay, COVID-19 ni kalau ada seorang positif COVID, okay, dia boleh menyebarkan penyakit tu kepada orang di sekeliling dia. Itu COVID-19. Tu dia penyakit yang berjangkit. Ini adalah penyakit yang tidak berjangkit. Tak boleh disebarkan daripada individu ke individu yang lain. Okay, tengok contoh dia. Yang pertama adalah sakit jantung, penyakit buah pinggang, asma ataupun kita panggil lelah dan semput. Seterusnya diabetes ataupun kencing manis. Okey, 4 penyakit ini tak dapat disebarkan kalau ada seorang tu sakit jantung, kita duduk sebelah dia, kita takkan dapat sakit jantung tu. Okey, boleh faham? Okey, ini adalah 4 penyakit tidak berjangkit. Okey, sekarang kita tengok pula punca dan kesan sakit jantung. Okey, kita tengok dulu punca dia. Apa punca sakit jantung ni? Pertama sekali, makan makanan berlemak secara berlebihan. Okey, salur darah sempit dan tersumbat. Okey, punca kenapa jadi sakit jantung? Okey, bila makan makanan yang berlemak secara berlebihan, lemak-lemak tu akan berkumpul pada bahagian jantung. Okey, bila berkumpul kepada bahagian jantung, jantung kita ni mengepamkan darah yang beroksigen ke satu badan. Okey, tapi bila dah berlemak, dia tersumbat dengan lemak, salur darah tu akan jadi sempit dan tersumbat lah. Okey, tu adalah punca macam mana dia boleh jadi sakit jantung. Okey, kesan dia adalah sakit dada dan sesak nafas. Okey, kenapa sakit dada? Sebab kita jantung kat bahagian situ kan. Okey, di bahagian dada sini. Okey, apabila bila jantung tu sukar nak mengepam darah yang beroksigen ke satu badan, kita akan rasa sakit lah dekat dada kita tu. Okey, sesak nafas. Okey, kenapa sesak nafas? Kurang oksigen lah. Yang cikgu cakap tadi, jantung kita membantu mengepamkan darah yang beroksigen dan sampaikan ke satu badan. Okay, bila saluran darah tu sempit dan tersumbat, oksigen tak sampai ke satu badan. Jadi dia akan jadi sesak nafas. Okay, boleh faham tak punca dan kesan sakit jantung ni? Okay. Okay, kita tengok pula punca dan kesan penyakit asma. Yang punca dia yang pertama adalah alahan kepada kabut, asap dan bulu binatang. Seterusnya, keradangan saluran pernafasan. Okey, penyakit asma ni kita panggil juga sebagai semput ataupun lelah. Okey, dia mengganggu sistem pernafasan. Okey, kalau dah belajar sistem pernafasan dia ada hidung dengan trakea. Trakea tu bahagian dalam tekak. Okey, bila dia ada alahan, okey, maksudnya bila sedut nafas tu masuk habuk ke asap ke bulu binatang yang dia alah, dia akan mengganggulah dia punya sistem pernafasan dia. Okey, jadinya apa kesan dia? Okey, kesan dia adalah batuk dan sukar bernafas. Okey, bila ada alahan, ada habuk, asap dan bulu binatang yang masuk dekat sistem pernafasan dia, sama ada hidung ataupun trakea. Okey, kalau dalam ni peparu lah. Okey, kalau dalam organ dalaman untuk pernafasan adalah peparu. Okey, jadinya bila dia mengganggu sistem pernafasan tu akan jadi sukar bernafas. Okey, lepas tu kalau ada habuk-habuk kita akan jadi batuk-batuk. Okey, ni adalah punca dan kesan penyakit asma. Okey, seterusnya punca dan kesan penyakit buah pinggang. Okey, punca yang pertama adalah kurang minum air kosong. Okey, buah pinggang kita ni adalah satu organ yang membantu untuk perkumuhan cecair. Okey, kumuh, buang cecair dalam badan. Jadi, kalau kita kurang minum air kosong, buah pinggang tu kena bekerja dengan lebih untuk keluarkan cecair dalam badan tu dalam bentuk air kencing ataupun peluh. Okey, seterusnya ambil protein berlebihan. Okey, kalau kita tengok sistem piramid makanan tu, okey, protein perlu diambil. Okey, tapi tak boleh dalam kuantiti yang berlebihan. Okey, sama juga macam minum air kosong tu. Okey, kalau lebih ambil air kosong pun tak boleh. Okey, dia kena dalam kuantiti yang diperlukan oleh badan sahaja. Okey, seterusnya penyakit darah tinggi. Okey, kebanyakannya pesakit darah tinggi ni dia mengandungi kandungan garam yang tinggi dalam badan. Sama juga akan menyebabkan buah pinggang bekerja dengan lebih kuat. Okey, penyakit diabetes, kandungan gula dalam badan dia tinggi. Okey, penyakit batu karang, ni penyakit batu karang ni selalunya berlaku
apabila orang tu kurang minum air kosong. Okey, bila kurang minum air kosong, air kencing tu akan jadi pekat. Okey, bila jadi pekat, dia garam tu akan jadi keras. Jadilah batu karang. Okey, semua lima punca ni akan menyebabkan penyakit buah pinggang. Okey, apa kesan dia kalau sakit buah pinggang? Okey, yang pertama adalah kencing berdarah. Okey, seterusnya sakit pada bahagian pinggang. Okey, sebab buah pinggang tu ada dekat kiri kanan kita punya pinggang ni. Okey, dia akan rasa sakit lah kat situ. Sebab bila buah pinggang tu bekerja berlebihan, dia akan rasa sakit. Okey, seterusnya kulit kering. Okey, sebab kurang minum air kosong, kulit akan jadi kering lah. Air tu melembabkan, membantu melembabkan kulit. Okey, kalau kurang minum air, bila dia sakit, penyakit buah pinggang ni, memang kulit akan jadi kering. Seterusnya, turun berat badan. Okey, dan terakhir sekali, mudah letih. Okey, kita tengok pula punca dan kesan diabetes. Okey, yang pertama sekali adalah tinggi ambilan gula. Okey, macam kita tengok dekat penyakit buah pinggang tadi, apa yang kita makan, apa yang kita minum perlu dalam kuantiti yang diperlukan oleh badan sahaja. Tak boleh terlalu banyak, tak boleh terlalu kurang. Okey, sama juga gula ni tak semestinya dalam air yang awak minum tu. Okey, dalam nasi pun ada kandungan gula. Okey, dalam bentuk kanji. Seterusnya, obesiti ataupun lebih berat badan. Organ pankreas rosak. Okay, organ pankreas ni membantu dalam sistem pencernaan. Okay, fungsi dia mengawal kandungan gula dalam badan. Okay, apabila organ yang kawal gula dalam badan ni rosak, maka akan jadilah penyakit diabetes ni. Seterusnya, keturunan ataupun genetik. Semua penyakit yang tidak berjangkit ni, salah satu faktor dia adalah disebabkan keturunan. Okey, jom kita tengok kesan dia. Okey, kesan yang pertama adalah penglihatan menjadi kabur. Okey, kenapa penglihatan boleh jadi kabur? Bila tahap glukosa ataupun gula dalam darah tu tinggi, kanta mata dan mata punya bentuk berubah. Okey, sebab tu kita punya penglihatan, kalau ada penyakit diabetes ni, penglihatan akan jadi kabur. Okey, kalau bila kandungan gula tu rendah, okey, dia akan berubah balik bentuk kanta mata tu. Okey, tapi bahayanya bila kencing manis ni dan tak terkawal, mata penglihatan tu lama-lama boleh akan jadi rosak kekal. Okey, kalau rosak kekal, penglihatan akan jadi apa? Buta. Seterusnya, mudah letih dan lesu. Berat susut mendadak. Okey, orang suka kan kalau berat badan turun, kurus kan. Tapi kalau sebab kencing manis, kurus, tak boleh happy lah. Sebab benda tu bukan perkara yang menyihatkan. Okey, seterusnya, luka lambat sembuh. Okey, jom kita tengok balik penyakit tak berjangkit. Ingat lagi tak? Okey, sakit jantung, penyakit buah pinggang, lagi? Ingat tak? Asma dan diabetes. Okey, jom kita tengok faktor dia. Okey, salah satu faktor ataupun punca dapat penyakit tak berjangkit ni adalah keturunan. Macam cikgu cakap tadi. Okey, faktor penyakit, 4 penyakit tak berjangkit ni, salah satu punca dia adalah disebabkan keturunan. Okey, seterusnya gaya hidup. Okey, gaya hidup ni apa yang awak makan, apa yang diminum. Okey, kuantiti dalam cukup ke, lebih ke, bersenam ke tak bersenam ke. Okey, tu gaya hidup juga boleh menjadi punca dapat penyakit tak berjangkit ni. Okey, last sekali persekitaran. Okey, tak ada yang ada alahan tu, tak ada habuk. Okey, dia boleh dapat lah kalau dia ada alahan terhadap bulu kucing ke bulu-bulu binatang. Okey, persekitaran juga menyumbang kepada punca mendapat penyakit tak berjangkit ni. Okey, ni latihan yang awak perlu buat. Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat. Okey, satu tempat kosong tu boleh jadi satu perkataan ataupun dua perkataan. Okey, rujuk nota yang cikgu dah bagi tadi ataupun buku teks. Okey, tak menjawab.